الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian pada surah 27. Qala al-musannif rahimahullah, babul wudu. Bab wudu. Wudu perbuatan kita membasuh, menyapu, dan juga ada doa-doa yang kita baca. Itu dipanggil wudu perbuatan. Ayat tu, ayat bola ke ayat apa itu, dipanggil wudu. W-A wudu. Kalau W-U itu wudu perbuatan. Kalau wudu ma alladhi yatawadda bi, air yang digunakan untuk berwudu, air yang kita nak guna. Lepas kita guna, kita basuh anggota yang wajib. Air tu dia tukar daripada wudu menjadi air mustahab. Bila kita basuh anggota yang wajib sahaja, dia akan bertukar jadi air mustahab. Anggota wajib ni muka, tangan sampai siku, kepala, kepala sapu, kaki. Satu jadi mustahab. Hal lain tak ada mustahab. Yang mustahab tu pula yang first basuhan hak mula. So kita basuh 3 kali. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Hak mula tu, yang menitik, yang bercerai tu, yang tu kita basuh. Wudu pada bahasa Arab diambil dari perkataan al-wada'ah yang membawa makna elok, hasan. Elok itu al-hasan. Dan ceria, al-bahjah. Al-hasan wal-bahjah. Itu makna wudu. Dia elok, dia ceria. Elok, pasal dia menguburkan dosa. Kita berwuduk tu memang, kalau kita berwuduk elok, itu ada adabnya. Memang elok, dosa kita kelak. Ceria ni, dia memberi cahaya di muka orang beriman. Cahaya kesan wudu, cahaya kesan sujud.
seri muka, ayak muka, muka jernih, kemudian muka tenang. Ketenangan itu datang dari wudu dan sujud. Dan di akhirat nanti Nabi Muhammad boleh tenang ni umatku ni. Nabi Muhammad boleh baca muka ni umatku yang beriman. Ini bukan umat Nabi Isa, Nabi Daud ke umat. Ada tanda. Sahabat tanya Nabi, Tuan kenal ke umat Tuan? Oh kenal. Macam mana boleh kenal? Siapa ada tanda? Setengah orang dia pakai kasut, dia pun tak tahu pakai kasut, senang nak kenal. Pangkau berapa keluhan, ketuk buka. Cara nak cara. Orang beriman kalau dilempak dalam neraka pun, anggota sujud dengan anggota wudu takkan terbakar. Kalau dia duduk berapa ribu tahun pun, sesama ahli neraka boleh kenal. Oh dia ni ada harapan nak jual. Dia ni boleh jadi bantuan nanti dia keluar. Pasal muka dia tak terbakar. Hak kafir ni rentung. Maka tak harapan. Dia kena bakar, tapi tempat tu tak terbakar. Hebatnya Allah. Macam acing, hancur kan tsunami, masjid tak hancur. Allah dia menghancur dan dia yang mengekal. Boleh buat. Boleh dulu. Rapi yang besar, muka tak terbakar, kanan bersiku, lutut dia sujud. Kaki, dua-dua lah. Sujud pun kita guna, wudu pun kita basuh. Kerana orang beriman tentu pernah berwudu. Kalau dia tak semayang pun tentu dia bisa semayang raya. Orang-orang semayang raya. Takkan dia tak bisa sujud. Baik. Elok. Ceria. Dan pada ta'rif syarak pula, istilah fiqh, iaitu menggunakan air pada anggota tertentu atas cara tertentu dengan beserta niat. Dinamakan dengan demikian kerana anggota akan menjadi elok dan ceria apabila dibasuh dan dibersihkan. Dan kalimah al-wudu, wudu bererti nama bagi air yang digunakan untuk wudu. Kelebihan wudu ada banyak. Dan satu hadis Nabi sebut, man tatahhara fi baiti, siapa bersuci di rumahnya sendiri, wudu di rumah masing-masing. Thumma masya, kemudian dia berjalan ila baitin min buyutillah, ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, tujuannya untuk menunaikan satu salat fardu daripada salat-salat fardu. Kanat khatawatuhu, jadilah langkah-langkah yang dia berjalan tu, ihdaha, langkah satu, langkah pertama, tahuttu khati'atan, menggugurkan dosa. Ambil wuduk di rumah, melangkah ke masjid. Tetap melangkah naik kenderaan pun kita kaki, kita berjalan tak? Satu langkah menggugurkan dosa, wal ukhra, satu langkah lagi, tarfa'u darajatan, meninggikan darjat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi tanya sahabat, ala adullukum, mahu tak aku nak bagi tahu kamu beberapa amalan yang dapat meninggikan darjat, menggugurkan dosa. Sahabat kata kami nak tahu. Nabi kata ada 3 amalan gugur dosa, tinggi darjat. Yang pertama, isbaghul wudu 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan susah. Susah ni kadang sejuk. Alah, wudu ada. Kita boleh guna ya aswar. Ya aswar pemalas juga. Yang kedua, susah ni bila sakit, malah nak pergi ayam. Orang beriman dia akan berwudu juga walaupun susah. Kalau susah, tahap kritikal ganti dengan time. Lagi boleh wudu dia wudu. Susah, sejuk,
sakit, malas. Kalau kita duduk di negara musim sejuk, dia subuh awal, malas nak makin tidur nak. Tapi dia duduk malas. Malas, sakit, susah, sejuk. Dengan malasnya, dengan mengantuknya, dengan sejuknya. Kalau nak dosa gugur, tinggi darjat, sempurnakan wuduk walaupun rasa Allah. Yang kedua, kasratul khuta ila masjid, banyak guna kaki, jalan kaki, banyak melangkah, banyak menampak, banyak tapak. Allah kira, Allah bilang, Allah buat apa? Banyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, intizarus salat ba'da salat. Selesai satu semayang, dia tunggu untuk semayang satu. Yang paling baik dia tunggu dia yang ikaf. Kalau kita dah kerja, kita boleh balik. Tapi hati kita tu set lah. Ibu nak semayang, ibu nak main pula. Satu semayang selesai, tunggu semayang yang lain pula. Baik, kita tengok kelebihan ini. Dan di hujung hadis, Nabi kata siapa boleh buat tiga tu, dia semayang elok-elok. Saya ada buat, saya tahu ramai orang sakit tak semayang. Hak mana kot dekat, kita tu ajar, dia semayang. Ustaz Pilu. Pilu kan 3 hari duduk dengan orang tua. Hak sakit teruk. Tak belajar tu, nak tayamum ke apa ke anak-anak pun kira duduk main bawa apple lah. Nak bawa tubuh tayamum lah. Main bawa apple. Orang tu dah makan. Tak seorang pun terfikir bawa tubuh tayamum, bawa apa lagi orang tua dia bukan tahu, dia nak makan lah. Sakit tak payah. Kalau mati tu, ya hari ni tak boleh jalan, tak payah. Jenuh aja. Mati, tak tahu. Mati ke mampu ya tahu. Mungkin di rumah duduk semayang. Main sakit tak semayang. Kena semayang, semayang terganti tu. Kalau tak boleh gerak pilih wuduk pun, tayamum tak. Tayamum debu tak ada. Balun pilihan, semayang apa waktu. Tanpa wuduk, tanpa tayamum dah tak boleh gerak. Semayang kalau dia tinggal, kita tengok dia. Dia suruh. Allah, tak ada semayang pun nak buat macam mana. Tak boleh pergi. Wuduk, tayamum pun tak mengaji ke, tak ada debu kan. Kadang ada debu tapi tak kena guna kan. Tapi semayang dalam semayang. Nanti balik kotor balik. Mana kita tak tinggal 5 hari, 5 waktu tu semayang. Semayang hormat waktu. Duduk silam, tak apa, duduk rokok, duduk isyarat. Saya sambil duduk, semayang saya ganti, ada kiblat dia pun tak nak. Ish, ramai semayang. 10%, 10% je kot semayang. Baik. Sakit pun semayang, gila tak semayang. Bukan sakit gila. Sakit jantung, buah pinggang, bukan gila. Maknanya dakwah tak sampai lagi. Malas, tak lambat, kita rasa sakit. Bukan buat gila kan. Kalau gila lah. Dia gila dengan mati je. Sakit ni pun bukan semayang. Ya. Semayang pun. Dalam rumah waktu tua, nanti sihat kotor. Kalau nak ikut fit Syafi'i ni, dia kena basuh kemaluan dia setiap kali berwuduk, setiap kali masuk waktu. Tak tahu. Yang tu dia pasal kritikal dah. Ulama kata ikut mazhab Hanafi, tak payah yang benar berwuduk ni kencing tak lawan, tak teruk lagi. Ni memang yang kencing benar kan. Semayang. Ada yang kencing pun semayang. Sekali. Nanti kalau sihat kita bawa balik lah pelan-pelan. Waktu sakit, cerita sakit, itu sihat. Kewajiban yang pula. Seorang dia fikir muda, nanti dia sihat pun kotor. Bukan. Takut nanti cerita-cerita tu.
Takut mati tengah-tengah sakit. Tak ada jaminan kita sihat. Jadi ketika sakit kita sembahyang. Kalau dia ambil uduk, tak boleh ambil uduk, tembok. Tak boleh juga sembahyang tanpa uduk, tanpa tembok. Sembahyang dengan ayat. Ayat. Kami duduk, tak apa, duduk kepala lah, duduk di rokok. Dengan Allah kita duduk tetap. Sujud duduk gilbit. Tak buat dengan sempurna, tak apa. Yang penting kita baca Fatihah, kita baca tahiyat, kita ada pergerakan. Kelebihan itu, saya baca terjemah pula. Daripada Utsman radhiyallahu anhu, beliau meminta sebekas air. Ni dia nak tunjuk cara Nabi berwudu, demonstrasi. Saya Utsman dia nak tunjuk cara Nabi berwudu. Dia minta sebekas air. Lalu beliau menuang ke atas dua telapak tangannya. Basuh pergelangan tangan ni tuang. Ayam satu cebok tu. Minta sebekas. Kalau Nabi ni secupak lah. Ayam tu kadar secupak. Tangan gosok. Dan membasuhnya 3 kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam bekas. Ini celup. Bekas tu. Dia katalah piring di bekas dia. Yang adalah secupak. Masuk tangan tuang. Gosok. Tuang. Gosok. Tuang. Kau sikit-sikit lah. Kena bajet lah. Saya ayak sikit. Cupak. Kan? Satu puak kecil. Lepas tu, nak kumuk, Nabi masuk tangan kanan. Nabi celok sikit, dia kumuk. Bila ajar tu kan? Ajar kan? Tak jadi mustaqbal, dia kumuk tu sunat. Mustaqbal dia jadi dekat anggota yang wajib. Buka. Celok. Tangan jangan celok terus. Kalau orang tu bawa jangan celok terus. Celok masuk. Celok. Tangan dan kaki dia kena celok. Jangan celup. Iman tu. Dah orang kata berwuduk di rumah sendiri, dia suka ambil wuduk di masjid. Ayam sejuk kan. Jadi syok tu. Mana-mana celup tu. Tak kenal. Kita wuduk ni, dia main berkata elok. Tak elok. Buat wuduk tak ada adab. Tangan pakai kenduri, nasi minyak. Betul berminyak. Tu yang kalau tengok masjid tu tengok akan. Permukaannya tu minyak. Cedok basuh pun lah. Tangan. Satu kaki. Kaki je kita tak jumpa orang kat kubur tu. Kenapa orang tak kubur kaki? Kotok. Tangan kotok. Tangan kaki kotok terdedak. Kalau kita pakai tangan panjang pun tangan terdedak. Kotor. Ini hukuman orang hidung lah kan. Kaki orang tak boleh nampak. Tapi tangan orang gamak boleh nampak. Kaki yang pertama kotor, yang kedua dia nak langkah tu tekuk itu lah. Pasal itu lah, kalau boleh rata dia celup lah. Jangan celup tangan, jangan celup kaki. Upah lah dua. Nak celup ni kumuk. Kalau Nabi tak celup kepala. Nabi isi dalam gayung tu, dalam cebok tu. Dia celup, dia kumuk. Dia celup, dia kumuk. Kalau kita tak mengaji fiqh, musta'mal apa? Bukan basuh muka lagi pun. Mulut dan hidung yang kata sunat. Musta'mal berlaku selepas basuh hak wajib. Wajib ni muka. Hak first, muka hak mula. Muka kedua, ketiga tak apa. Kumuk. Lepas tu Nabi masukkan tangan untuk basuh muka. Celup ni. Basuh muka. Lepas dah basuh dah jadi musta'mal lah. Nak celup lagi untuk basuh muka kali kedua. Dia kena niat. Dia dulu niat iftirah, niat tangan kita sebagai alat. Dah basuh sekali, sebelum nak masuk tangan, niat tanganku sebagai alat, boleh masuk basuh muka kali kedua. Niat sekali lah, boleh tapi ayam. Kenapa lagi? Kena buat video ni. Uduk cara tadi. Isi ayam dengan tu. Itu je lagi.
3 kali lah ni, 3 mercik sikit-sikit tak apa, tanpa kita sengaja. Kita celup, jangan kita kadang tak untuk tu. Saya ayam daripada anggota wajib ni, dia jadi ayam ustaz. Celup sikit. Bukanlah. Dia tadi putih lah. Hak bagi ni, cuba dekat kaki. Dia salah. Belah ni cuba dekat diri lah tadi. Selesai. Kalau kita berjimat cukup, spirit kita cukup lah. Contoh macam spirit. Satu gayung. Cukup lah, satu gayung. Kalau kita tak buat begitu, satu gayung tu kaki kita cukup. Nah, satu gayung, kiri kanan. Nah, cedok lagi, kiri. Cedok lagi, duduk. 3 cebok kaki saja. Nabi satu cebok tu, semua. Tangan Nabi jurus. Yang lain Nabi cedok kaki. Itu makna wudu, tangan dan kaki di jurus. Hak lain cedok. Tak ada. Tengok dulu. Lalu berkumur dan memasukkan air ke hidungnya. Kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Semua ni Nabi memasukkan tangan. Adkhala yadahu. Bagi dia memasukkan tangannya. Fil ina, dalam bejana lempahan kecil. Ayat ni tentu kurang daripada 2 kala. Sebab nama pun serupa. Kemudian membasuh 2 tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian menyapu kepalanya. Kemudian membasuh. Basuh kaki ni baru cepat. Tuang ayat macam ni. Hingga buku lali sebanyak 3 kali. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini? Sunat. Dan semua kali itu basuh pergelangan tangan, muka, sapu telinga, semua sekali. 3 kali. Sunat sekali. Cuma hak jadi musta'mal tu hak kena jaga tu. Anggota wajib. Kumur. Cedok tak payah niat lagi. Kumur. Cedok tak payah niat. Basuh muka hak mula tak payah niat lagi. Hak kedua kena lah sebab musta'mal berlaku setelah basuh muka. Lepas basuh muka di tangan kita ni ada saki bagi ayam musta'mal. Itu nak buh pula tu, tu niat lah. Kalau pola tu tak payah niat sebab air banyak, kuantiti dia banyak, melebihi 190 liter. Tapi daripada celup pola, lebih baik celup dalam cebok. Sebab siapa berwudu seperti wuduku ini. Kata Nabi kata. Sayyidina Utsman sampai. Kemudian dia solat 2 rakaat, solat sunat wudu. Dia semayang sunat wudu pula dengan penuh khusyuk, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang lalu. Daripada Abdullah As-Sunabiji radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang beriman berwudu lalu dia berkumur-kumur, akan keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Apabila dia memasukkan air ke dalam hidung, akan keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Apabila dia membasuh mukanya, akan keluarlah dosa-dosa dari mukanya hingga keluar dari bawah kelopak mata. Apabila dia membasuh 2 tangannya, akan keluarlah dosa-dosa dari 2 tangannya sehingga keluar dari bawah kuku-kuku tangannya. Apabila dia menyapu kepalanya, akan keluarlah dosa-dosa dari kepalanya sehingga keluar dari telinga. Dan apabila dia membasuh kakinya, akan keluarlah dosa-dosanya dari kedua kakinya sehingga keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kemudian perjalanannya ke masjid. Saya dah sebut tadi itu, setiap langkah kaki itu, dan solatnya menjadi tambahan pahala untuknya. Ada
riwayat Nabi kata fadzalikumur riba. Fadzalikumur riba. Itulah ar-riba. Itulah ar-riba. Riba ni pahala menyempurnakan wudu. Tadi tu banyakkan berjalan ke masjid. Yang ketiga menunggu satu solat ke satu solat. Nabi tutup di hujung hadis. Nabi kata itulah ar-riba. Riba ni pahala dia menyamai tentera yang menjaga sempadan negara dari pencerobohan musuh. Itu benar riba. Pahala dia macam tentera itu jaga sempadan. Riba. Kalau di Yaman, sekolah-sekolah dipanggil riba. Riba tarim, maksudnya riba. Riba apa? Riba ni asal mana? Jaga sempadan dari pencerobohan musuh. Nabi menyamakan pahala korban untuk negara tu. Wudu, jalan kaki ke masjid, tunggu satu semayang di semayang, pahala menyamai. Kemudian kita tengok fardu wudu 6 perkara. Niat wajib mah. Ini yang nak jadi masalah, iaitu niat ketika membasuh muka. Membasuh muka. Jadi Pak basah 2 kali kita kecil kita. Tidak nak kali ni Pak basah 2 kali. Niat kena tertib, kita basah. Membasuh 2 tangan hingga ke siku, menyapu kepala, membasuh kaki hingga kuku lali dan tertib. Dan sunat-sunatnya selain 6 perkara ini. Wudu tidak sah dan tidak diterima tanpa niat. Dalilnya, an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan, tapi ada juga amalan yang tak perlu niat. Semua amalan hanya sah dengan niat. Dan hanya sahaja bagi setiap orang mengikut apa yang dia niatkan. Dalil tentang pensyariatan wudu dan fardu-fardunya ialah firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ini bagi ayat wudu dan juga tayammum sekali. Ayat 6 ni ayat wudu. Hukum wudu dan hukum tayammum. Ayat ni dia turun bersekali dengan ayat tayammum. Sahabat Nabi duduk berwuduk lama sejak Isra' Mi'raj dibuka. Hijrah ke Madinah berwuduk ketika sembahyang. Tapi ayat berkaitan wudu ni lambat. Ayat lambat, pengamalan itu berlaku dulu. Dilambatkan turun ayat, tapi sahabat dan Nabi dah beramal melalui hadis cara-cara itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan 2 tanganmu hingga ke siku. Hingga situ mana bersama, beserta tangan. Saya makna hingga ni siku tak masuk. Saya lah. Tapi dalam huraian Nabi, dalam huraian para ulama, siku sekali. Jadi ila sini makna dia ma'an, with, bukan tu. Masuk sekali siku. Sebab itu Quran, kalau kita tak belajar ilmu-ilmu yang lain, kita boleh tersesat. Kita baca Quran, baca terjemah, baca Quran, kita bersepadu, pendidikan yang bersepadu. Asal yang makna ila ni, saya makan ikan ke kepala. Kalau makan ikan ekor isi di stok.
dari pematang keriang ke al-letak. Tak sampai letak pun dia berat. Itu makna ke. Kalau sehingga atau sampai dari pematang keriang sehingga. Tapi kita dah faham dari Penang ke Perlis masuk Perlis kan. Kalau Arab ke ila tu tak masuk ni. Dia berhenti di hak. Jadi wa aydiyakum basuh tangan-tangan ilal marafiq ke siku. Ke tu mana siku tak masuk, dia berat. Tapi Nabi berbuat Nabi yang paling faham bahasa Arab ni kadang sebut dia makna ni. Nah, di sini disebut ilah tetapi membawa makna mim'in ma'a. Bersekali dengan siku. Tangan sekali siku, bersama siku. Siku kali. Bahkan dalam petunjuk Nabi kata kalau lebih lagi memberi. Maknanya masuk lagi ya. Kaki mengubah Allah Ta'ala kata kaki ilal ka'bain ke buku lagi. Maknanya buku lagi tak masuk. Tapi Nabi mengamuk, ada satu hari Nabi mengamuk. Nabi kata celaka kerana buku lali dilempak dalam neraka. Maka ada sahabat besok tak sempurna. Kes masuk neraka, kes buku lali, kes tumi. Mana buku lali masuk. Disebut ilah tetapi maknanya na'am. Mana kita nak tahu, kita tak belajar hadis semua. Belajar Quran saja tak tahu. Juga ada jemaah inti hadis dan inti Quran. Quran mungkin ada ditafsir dalam tafsir dia akan bawa hadis Quran. Dia tak boleh ditafsir. Apabila kamu ingin mendirikan solat, maka basuhlah mukamu dan dua tanganmu. Kita tak, kalau kita jauhi lama, dia tak boleh macam saya juga. Dia kata beserta situ. Saya tulis dan orang tak sedap baca. Kita tulis macam ni, kita tulis. Cuba tengok kita apa-apa ni. Membasuh dua tangan beserta siku. Bunyi dia tak sedap, tapi hak tu yang betulnya. Kita ada buat bunyi beserta itu bahasa apa. Tak sedap, tapi betul. Kita tulis hingga ke. Ada KI ke siku. Ke dia tak masuk siku. Dia beserta orang tu siku. Hakikatnya beserta ma'a. Dan sapulah kepalamu. Sapu kepala ni berlaku khilaf pasal huruf ba. Wamsahu biru'usikum. Ada huruf ba kan nombor lah. Sapu dengan, bi itu makna dengan. Sapu biru'usikum dengan kepala. Ini jarang orang Arab cakap sapu dengan kepala. Orang Arab selalu sebut wamsahu ru'usakum. Sapu kepala, tak ada ba. Bi itu tak ada. Bila Allah huruf bi, di situ berlaku khilaf. Ba ni ba pula dah. Dalam nama huruf ba, huruf jar. Apa fungsinya? Tajam nak cerita je. Tak faham. Kita mazhab Syafi'i, ba tu makna menyapu sedikit dari kepala sudah memadai. Sapu remuan ni tak apa, sapu belakang tak apa, sapu tepi ni tak apa, taman mana sikit. Satu helai rambut pun tak apa. Setengah helai pun tak apa. Yang penting basah. Tidak wajib sapu kulit kepala. Sapu rambut ada kepala. Yang bila rambut tu ditarik ke depan ke belakang, dia masih dalam kawasan kepala. Rambut pendek kan? Kalau rambut panjang kita sapu sikit, jadi kita turun ke dahi. Kalau orang perempuan dia sapu atas sapunya, kalau dia rongkai terkeluar. Sapu rambut yang berada di kawasan kepala, tarik depan, tarik belakang, kiri, kanan, belakang pun dia masih berada di kepala. Sapu selai rambut atau setengah helai rambut, yang penting rambut tu ada helai. Kalau jenis tak ada rambut, dia kena sapu kulit kepala. Kulit kepala memang tak di mana ada rambut kepala. Rambut ni dia ada rambut banyak. Kita mazhab Syafi'i sapu sebahagian sikit. Tapi kalau boleh sapu seluruh sunat. Mazhab Hanafi 1/4 daripada kepala. Suku ba ni ba suku.
ke Y suku, bawah suku. Bawah suku makna 1/4 daripada depan. Kalau mazhab Imam Malik, dia kata kena sapu seluruh. Ada 3, sapu sikit, sapu 1/4 ni satu tapak tangan. Dia kena bagi lembab satu tapak tangan, lepas tu dia bawah ni lil-sok, bawah ni pelekat tu tadi. Tangan dia, tangan kanan, lepas dia bagi, dia bagi basah tangan kanan, dia pelekat. Ni 1/4 dia boleh pelekat. 1, 2, 3, 4. Kepala kita 4 tapak tangan. Cukup lebih kurang. Dia ada atas, kiri, kanan, belakang. 4 bahagian. Kalau kita bukan pasti, jadi lebih kurang juga lah. Ini kan, belum ni, kan ni, belakang ni ya. 4. Macam kepala 4 segi ada atas, belakang, kiri, kanan. Masalah nanti orang Bangladesh semua dia pun duduk. Kan. Yang paling elok bahagian ni lah pasal dia ukur. Nanti punya ukur. Nasiah. Nasiah. Tapi keempat-empat mazhab kalau kata bagus, sapu seluruh kepala ni. Sunat sapu seluruh kepala. Cuma kadar yang wajib itu berbeza pendapat pasal bar ni. Bar ni dilincang panjang. Orang boleh menulis risalah ni. Cerita bar je. Bar tu bar. Baik. So, itu kan. Ke tu mana si. Hingga ke tu mana besar. Kemudian ayat ni bukan nak cerita tangan basuh dulu. Dia kena basuh macam tu. Basuh buku lagi macam tu. Tak. Ayat ni nak cerita kawasan mana yang wajib basuh. Maka kalau kita basuh siku dulu ke tangan, tak apa. Siku tangan tak salah. Dia ayat ni bukan nak cerita. Memanglah dalam mazhab Syafi'i dia kira tertib antara satu anggota ke satu anggota. Dia ikut turutan. Dari satu anggota ke satu anggota ke satu anggota. Tertib. Tapi anggota yang sama dia bukan fisik tangan siku. Sehingga kalau orang buat siku tangan boleh tak? Ni. Allah nak bagi tahu kawasan. Bila sebut tangan ni dia tak jelas. Dari hujung jari sampai ke ketiak semua ni tangan. Maka Allah nak bagi tahu kadar yang wajib ni. Kalau Allah tak apa tangan ni betul tak jelas. Bila Allah sebut kaki ni dia sampai ke sini. Sampai ke paha, paha, lutut, betis. Maka Allah beritahu takat-takat ni yang wajib. Dan Nabi beritahu ada yang sunat. Kaki setakat buku lali itu wajib. Atas daripada buku lali nombor betis sunat. Itu tak payah. Maka tujuan, maksud jamaah dia maqasid, tujuan dia beritahu ni ulama yang dapat faham Allah nak agak macam ni. Pasal ada orang tak faham. Dan satu kuliah ada orang tanya, Ustaz, jadi tak apa mana orang basuh siku dulu tu? Siku je dia basuh, dia buka baik, dia basuh siku dulu, basuh sampai ke tangan. Tak apa. Saya kata semua. Dia kata Allah kata basuh tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Nampak? Janggut terbaik tak apa, dimaafkan. Dia tak wajib putih sunat selat macam tu. Janggut dengan jambak lelaki. Ya, tak wajib bagi masuk ya. Jadi tak apa, basuh siku ke tangan ni tak apa. Dalam fiqh dia ajak dalam kita berwuduk sendiri, kita cedok dengan tangan macam Nabi cedok. Basuh jari tangan last kali, tarik ke siku.
Tapi kalau ada anak murid ke anak kita nak tolong khidmat, dia nak tolong tuang kita. Dia nak tuang, boleh kita cikgu. Dia nak tuang, maka kita bagi siku. Jangan sikung lah. Kita bagi siku. Termasuk juga yang baik. Yang baik tu kira macam orang tua kita. Hak tu saya nak tegur orang. Tak betul. Ambil mana tak sah sedangkan dalam fiqh diajar ada kalanya afdal basuh tangan ke siku, ada kalanya afdal basuh siku ke tangan. Kalau kita mencedok bola atau kita ajak jadi cedok dalam gayung, tangan dulu siku nak pergi cedok pun siku, cedok dengan tangan. Kalau anak kita nak tolong tuang, dia kaya nak duduk, dia pegang baik tu kan. Dia tak baik ataupun dia pegang dia buat, dia tuang kita. Kita sunat bagi siku dulu. Kalau kita buka kepala baik pun, guru kita kata kira dia tolonglah, bukan kita buat pun, dia keluar. Kita nak buku siku. Kalau kaki, bagi pukul lagi dulu. Kalau kita sendiri, kita cuma jari itu gosok kumpul. Tak apa mana pun sebab Allah bukan nak cerita tertib tangan ke siku ke namun itu. Allah nak bagi tu kadar yang wajib. Kalau Allah tak abang itu kita salah faham, kita kata basuh semua ni tangan, basuh tangan, tangan juga. Basuh kaki sampai paha juga. Itulah ilmu ni kita mengaji itu tidak. Hak tu fatwa sendiri, mufti tak pernah kata siapa basuh siku di tangan tak sah. Statement tu mufti dia orang mana tak nak. Ni dia faham baca Al-Quran, dia buat faham ni. Nanti dalam kitab ni dia akan ajak ada kalanya elok siku ke tangan, ada kalanya tangan ke siku, ada kalanya jari kaki ke buku lali, ada kalanya buku lali ke jari. Boleh belakang. Bahaya. Nabi kata man fassara al-Quran bi ra'yihi. Siapa petik Al-Quran, dia terjemah, dia tafsir mengikut kepala otak dia sendiri. Kalau dia bawa maq'adahu minan nar. Mesti dia petik Al-Quran, dia kata wa aydiyakum, basuh tangan, ilal marafiq, ke siku. Jangan dia buat songsang. Songsang ni lawan tertib. Wajib tak tertib pada satu anggota? Tak wajib. Tertib ni satu anggota ke satu anggota kena tertib. Basuh muka dulu, lepas tu baru tangan, betul. Lepas tangan kepala, lepas kepala kaki. Jangan dua sekali, betul ya. Itu tertib bainal a'dha, susunan antara satu anggota ke satu anggota. Lah kita cerita satu tangannya, tak lagi. Kenapa suruh ni boleh? Kenapa suruh ni boleh? Saya sendiri ada orang tanya, mungkin orang gaji ni. Dia bukan tanya, dia terus kata ustaz. Jadi itu. Jadi kalau basuh siku ke tangan tak sah. Saya tak ajak orang betul pun. Dia Quran kata tangan ke siku. Quran kitab suci. Ramai orang tersesat. Kalau tak mengaji menyeluruh, nak kena mengaji sejarah, nak kena mengaji hadis, nak kena mengaji tafsir. Namun cerita bawah tadi cerita namun musyarah. Mata pelajaran agama pun ramai. Itu bila kita buka sekolah agama, bukan takfir sekali takfir mendapat ya. Takfir ambil orang guru sudah lah. Kemudian guru duduk dulu lah. Dia jawab, tak payah duduk sila lah. Duduk tu, hafal sikit ke, hafal banyak ke, mana yang hafal tu nak dengar. Tak payah kelas. Tapi kita buka sekolah, mata pelajaran sampai 18. Memerlukan guru yang ramai. Kelas kena asing ni budak baru ni budak lama mana otak nak sama. Mana boleh 2 bulan je ni. Kelas ada 5, 1 jam ada 5 orang. Tak tahu tak sampai seorang nak belah 5. Berbual kat bawah. Tu pun takkan 3 orang. Kelas 5 tu saya nak tak boleh himpun sekali tak boleh. Mengaji malam-malam tak boleh himpun sekali. Kena pecah. Jadi guru ramai.
Ilmu ramai kena bayar gaji juga semua kan. Ada orang kata senang tak buat tahfiz lah. Aku pun tak hafal Quran tak buat tahfiz. Saya bukan hafiz. Memang orang tu banyak mahat tahfiz melahirkan orang hafal. Kita nak melahirkan ulama. Macam-macam mata pelajaran. Pelajaran banyak. Baik. Jadi dia baca Quran, dia terjemah jadi tak gitu. Ayat Quran ni hak nasihat, nak motivasi tak apa lah. Quran ceramah motivasi tak apa. Hukum jangan langkah pergi kalau tak mat. Sebab Nabi kata siapa mentafsir Quran ikut petak dia sendiri, berbeza dengan apa yang ulama ajar. Bersiaplah booking satu tempat lah mengaku. Kesalahan tafsir Quran, ayat hukum gitu. Ayat sabar ke ayat nasihat ni semua boleh goreng. Ayat hukum ni salah dia seperti memalsukan hadis yang bukan hadis dikatakan hadis. Baca Quran berkaitan hukum, faham? Tapi jangan takut pula kalau kita ada mengaji dah ni jangan takut. Ya, tak ada takut. Jadi boleh basuh siku ke tangan, tidak boleh. Jangan dulu meja orang kita tak boleh. Kita menghentikan dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.